Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini boleh kita sambung pengajian tentang sejarah ringkas ilmu tasawuf. Setelah daripada kita dengar dan kita buatnya pendetailan kajian ilmu tasawuf pada kurun yang keempat. Pada kurun keempat tadi itu banyak ke timbulnya teori-teori ideologi yang dibawakan oleh Hallaj oleh Hallaj sehingga jadi punah ilmu tasawuf pada kurun yang keempat. Apabila datangnya kurun yang kelima, bangkitnya semula cara pemikiran alim ulama yang ada zaman itulah untuk usaha mengembalikan ilmu tasawuf tadi itu kembali klik kepada dasar yang asal. Tetapi ada beberapa tokoh lah ulama yang buat kerja pada ini masa. Ada di kalangan ahlul kalam dan ada di kalangan ahlul hadis, bergabung di antara dua mazhab. Tetapi yang masyhur pada ini masa ni seolah kata boleh pergi jawab tak kuasa serta dia tu sebar ilmu dengan cara terus-terang, iaitu Syekh Al-Qushairi. Qushairi tu kitab Risalah Al-Qushairiyah tu lah, yang meninggal pada tahun 465. Dia adalah seorang yang nak membangkitkan ilmu tasawuf di atas jalan ni ahli kalam, dan dia menjadi sebab lah seolah kata nak kembalikan ilmu tasawuf daripada fahaman Hallaj yang dia dak huraikan kepada masyarakat, hendak nak kembali kelik semula kepada jalan ni orang Islam yang dia faham kata ilmu tasawuf tadi itu adalah ilmu yang datang daripada korun-korun al-mufaddalah juga. Tetapi jadi muskilahnya di antara penduduk di negeri Baghdad dengan bawa ke Al-Qushairi ni, sehingga jadi pertemuan fitnah berlaku di antara atba' al-Hanabilah, atba' mana pengikut bagi Imam Ahmad bin Hanbal, dengan Al-Qushairi, sehingga jadi permusuhan di antara sesama Islam tu kuat jugalah. Ini perkara yang berlaku dalam sejarah. Ada satu pihak di kalangan ulama
yakni Al-Imam Al-Harawi dan Imam Abdul Qadir Al-Jilani, dua tokoh ulama ni pun ada zaman kurun yang kelima juga. Dan dia usaha mentajdidkan ilmu tasawuf di atas jalanan hak asal. Jalanan yang dia kata ilmu tasawuf ni bukan sebagaimana Bustami ataupun Hallaj bawa datang mari. Kerana Hallaj dengan Bustami ni dia suka nak tariknya manusia daripada hakikat hidup menjadi khurafat di dalam masalah faham. Sehingga dia dakwa kata siapa dia lihat Allah Subhanahu wa taala dan lihat Abu Yazid Al-Bustami tu, dia hingga kata pengikut dia tu di atas melampau gulu dia tu, dia kata lihat Allah Subhanahu wa taala satu kali menempat satu ialah, tetapi kalau kita lihat Abu Yazid Al-Bustami satu kali menepati kita lihat Allah Taala 70 kali. Ini cara mikir membawa kepada ulama zaman itu tadi itu berpetua dengan cara keras daripada tokoh ulama dengan ijma' supaya Hallaj dan mereka-mereka yang memakai dengan cara mikir umpama ni dikena ambil tindakan oleh kerajaan. Kalau gitu Al-Imam Al-Harawi pun tulislah buku. Tulis buku nama Manazilul As-Sa'ilin, As-Sa'irin ila maqami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tulis kitab untuk nak menegakkan kata cara nak faham tasawuf ni begini. Sebagaimana Amr telah kemukakan gidahlah pada perjumpaan kita yang telah lepas. Dan Imam Abdul Qadir Al-Jilani yang beranak pada tahun 491 dan meninggal pada tahun 561 pun bangun juga pada ini masa untuk beri saham untuk nak jaganya cara memikir manusia ni hidup faham Tuhan tu kita tu Tuhan, lihat Tuhan pangkat dia lebih rendah daripada lihatnya tokoh-tokoh sufi zaman itu tu jadi memunahkan cara memikir. Sebab manusia kita ni ia duduk di atas huraian. Kalau kita tidak ada asas di dalam masalah nak menerimakan agama, memanglah kita sebagai orang manusia ni kita terima ikut apa-apa yang dirayak, yang dicerita, yang dikhabar, yang dihurai. Dengan sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadis yang sabit daripada baginda, wa innal bayana la sihra. Sesungguhnya keterangan itu adalah seumpama sihir. Orang pakat tertarik dengan dia. Dengan sebab itu cara kita nak belajar ilmu agama ni pasti di atas landasan yang benar daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Pasti hak ni kita kena tak boleh lari. Siapa dia hurai keluar tubik badan ni, secara kita tak boleh nak terima. Ini qurun yang kelima. Gerak ke ilmu tasawuf qurun yang kelima. Malam ni insya-Allah kita nak tengok selepas daripada qurun kelima tu gapo pula nak jadi. Seolah kata qurun yang keempat, tasawuf tu jadi tubik daripada tasawuf al-amali tubik jadi tasawuf falsafi. Asal ilmu tasawuf ni mari nak membetulkan amalan dia, nak bersihkan hati, nak betulnya budi pekerti. Gitu ya pada asal akidah tu tetap akidah ahli sunnati wal jamaah, akidah tu salaf. Tetapi setelah daripada kelamaan dapat masuk qurun yang keempat, jadi membawa kepada orang zaman tu seorang guru membawa cara mikir yang lain. Tukar daripada tasawuf amali jadi tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi ni seolah kata mikirnya suku yang tak pernah berlaku di dalam sejarah ilmu tasawuf. Yang mengaku kata dia tu Tuhan tu dia, apa panggil wahdatil wujud ataupun ittihadiyah. Yang mengaku kata Tuhan tu dia tu Tuhan. Ini ada masalah. Dan hak itulah ciri-ciri hak itulah yang nak bawa di Nusantara kita. Nak mari di Nusantara kita, sama ada di Fatani kita sendiri dan di negara-negara sekelilingi kita, hak tu nak bawanya cara-cara memikir lagu tu. Bahkan sengka kata cara apa nama
falsafah umpama tu ataupun tasawuf umpama tu adalah tasawuf yang maqam tinggi, pangkat yang tinggi, pangkat yang atas, sehingga manusia tadi itu seka kata itulah hakikat ilmu tasawuf. Sebenarnya tak ada kena mengena dengan ilmu tasawuf. Dengan sebab itulah bangunnya kebangkitan muqawamah daripada ulama qurun kelima untuk membantahkan dengan cara kasar-kasar, dengan huraian penjelasan dengan cara terang pada qurun kelima. Jayalah sedikit daripada berapa? Daripada usaha-usaha ulama yang ada di zaman itu. Apabila ulama mereka itu, makna ulama itu telah meninggal dunia selepas daripada qurun kelima ni, awal muqaddimah nak masuk qurun ke-6, berlaku pula. Ini nak ayat kata, apabila fitnah ni ia berlaku, ia tak akan memadam dengan cara mudah. Cara mikir yang salah apabila masuk di dalam diri manusia, bukan mudah kita nak buat. Seumpama penyakit apabila dia tadi itu masuk dalam diri, ia nak hingga nak siar, nak hingga nak sembuh payah. Dengan sebab itu kaedahnya dalam agama kita, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Makna kita jaga lebih utama, lebih baik daripada kita nak berubat. Seolah kata kita kena jaga diri kita. Diri kita wajib kita kena jaga daripada pahaman yang salah, pahaman yang tak betul. Maka tasawuf selepas daripada qurun kelima ni jadi timbul semula kebangkitan, orang panggil falsafah, tasawuf falsafi, naik kelik semula. Ni naik kelik semula. Supaya nak menghidupkan menghidupkan cara mikir Ibnu Sab'in, nak menghidupkan cara mikir Hallaj, menghidupkan cara mikir Abu Yazid Al-Bustami. Pada masa ni, ia mari dalam rupa dakwaan yang dia kata dia tahu ilmu ghaibiyah. Ilmu gaib orang dakwa ni, mari sini. Amba tahu ilmu gaib tu, amba tahu gitu, amba tahu gini. Sedangkan Allah Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, kata ilmu gaib itu tak ada tahu. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'. Kalaulah aku ni tahu benar gaib, nescaya aku tak kena tipu lah halangi apa-apa pun. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi yang lain. Faqul al-ghaibu lillah. Maka kata olehmu ya Rasulullah, benda gaib itu milik bagi Allah Ta'ala. Tak ada dia boleh tahu. Ada pun ayat qira'ah kata la yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada min rasul. Tidak siapa boleh tahu, tidak siapa pun boleh mengetahui akan benda gaib malaikat di kalangan rasul yang Tuhan meredai. Itu bukan makna ilmu gaib yang orang-orang dakwa. Ilmu gaib di situ dalam ayat maksud dengan ijma' ulama makna wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan makna ilmu gaib sebagai orang-orang tasawuf falsafi ni dok mengaku dan dok mengajak. Dia mengajak dan dia dakwa kata diri dia ni mengetahui ilmu ghaibiyah. Dan dia dakwa diri dia kata dia tahu hukum agama. Di sinilah timbul pada masa korun yang awal korun ke-6 ni timbul apa? Timbulnya orang kecek dalam urusan agama dengan tidak ada alasan. Dakwa kata dia tahu ilmu gaib, dia tahu ilmu tu ilmu ni, talaqi terus daripada Allah Ta'ala dan Rasul dengan tidak ada wasitah guru tu guru ni pada zaman ni. Maka orang zaman ni ya kecek. Kalau orang ulama zaman tu nak cek tak boleh. Kata ya kecek ni sumber dalam agama ambil mana? Nak cek tak boleh. Nak ayat kata ilmu ya kecek tadi itu tak tahu mari di mana. Tak ada di dalam kitab, tidak ada di dalam Dawawin Al-Islamiyah. Dawawin makna kata surat catatan hak agama kita, sama dalam media tafsir, media hadis, media fiqh, media gapo, ya ambil di mana ilmu-ilmu maduk royak pada umat masyarakat. Jadi umat masyarakat tadi itu banyak ke awam. Apabila awam ni dia boleh terima lah. Boleh terima cara mikir sebab mereka ni berpakaian berupa dengan rupa rajulun dini. Seolah kata rupa orang beragama. Apabila seorang rupa orang beragama membawa pada
Orang awam itu tertarik hati dengan berasa kata apabila orang ni royak, asal nak percaya. Ni timur bila? Korun yang kena. Bukan baru-baru benda-benda berlagu ni. Faham zaman kita korun 15 ni dah berlaku lagu tu. Tak ada jadi pelik. Dengan sebab itu kita sebagai orang Islam yang nak pegang pada agama Islam, kena ada cara. Kena ada cara. Ni kita terkadang, maaflah saya sebut di sini dengan cara umumnya, terkadang kita orang nak mengajar agama, kepiah pun tak bakar. Kepiah pun tak bakar. Baju putih pun tak bakar. Bagaimana kesikahtan masyarakat terhadap orang nak mendakwahkan agama Islam? Orang ahlul batil kita sebut gini dengan cara nyata. Zaman ni Allahu Akbar dengan kain supaya dengan buah tu banyak perkara. Perkara-perkara yang boleh kita tengok dalam sejarah ulama kita sebut mari. Bacalah di dalam kitab Multazim, di dalam kitab Kamil fi Tarikh dan mana-mana lagi kitab Bidayah wa Nihayah, kitab-kitab sejarah tu gapo kata duk berlaku dalam agama kita. Terkadang kita sendiri mengaji ilmu ke teori. Masuk selalu dah, tak salah kata tidak ada tahu kata tarikh mari mana-mana mari, kita tak tahu. Kita sekadar nak mengaji isi kandungnya yang ada dalam buku, sudah. Ini masalah kita orang mengaji. Sekarang lala ni kita tak boleh mengaji gitu. Wajib kita kena mengaji dengan cara kita tahu kata ilmu yang kita nak belajar tu mari pada mana. Kebangkitan ulama kita ni ya raya. Ni ilmu hadis mari sini. Ilmu tarikh tasyri' mari sini. Ilmu usul fiqh mari sini. Ilmu usul tafsir mari sini. Ilmu usulul lughah mari sini. Ilmu akhlak, ilmu ihsan, ilmu tasawuf kita boleh panggil. Mari di sini. Ini sejarah kita kena mengaji. Jangan kita kata ni Hallaj kata ni, ni tokoh ulama besar. Kita tak kenal dia. Ini Ibnu Sab'in kata, kita kena terima pendapat dia yang ulama besar, tokoh wali besar gini-gini. Kita tak kenal dia. Gapo ulama zaman dia tu petua terhadap dia kita tak tahu. Ini kelemahan kita. Cara masalah mengaji belajar. Ni saya khitab kepada pelajar-pelajar terutamanya kita kena mengaji, we tahu kata unsur asal tu mari di mana. Ilmu pengetahuan kita tu jangan sekadar kata kita nak terima saja. Saya bercakap dengan adalah orang pangkat ayah-ayah saya lah. Dia kata, amo dah dengar semua. Hallaj, Ibnu Arabi, Abu Yazid Bustami, guru yang kata ini adalah tokoh ulama, ini adalah apa yang kata orang yang kita kena sanyung ni, orang yang kita kena percayai, orang yang kita kena siqah dengan ilmu dia. Apabila kita baca dalam sejarah, ulama pakai ijma' kata mereka ini kaza wa kaza. Hingga Hallaj itu dihukumkan oleh ulama dengan cara ijma' sesalibkan dia. Itu nyata. Tapi kita terkadang dalam kitab-kitab tempatan kita, dan dalam kitab mana-mana kita tak kenal. Hallaj ni siapa, Ibnu Sab'in ni siapa, Abu Yazid tak tahu. Ini masalah. Dengan sebab itu kita sebagai pelajar, terutamanya pelajar yang ada di luar-luar negara, di Timur Tengah di mana terutamanya, dan di dalam negara sendiri, kita kena ambil penting masalah ni. Agama ni kita mengaji untuk kita nak jaga agama. Bukan kita ngaji agama untuk nak jaga hak lain. Sikap orang ngaji agama nak jaga agama. Sebagaimana Tuhan katalah, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Itu dasar ngaji agama. Kena ada satu taifah, satu kumpulan ada di kalangan orang Islam nak mengaji, belajar akan hukum agama. Dia tafaqahu fid din. Nak mengaji, we tahu kata gapo agama kita. Nak jaga lagu mana. Hak mana halal, hak mana haram, hak mana boleh, hak mana tak boleh, hak mana sungguh, hak mana tak sungguh. Gitu. Wa apa? Waliyunziru qaumahum, supaya kita tadi itu buat kerja apabila kembali kelik pada tanah air kita nak royak ilmu pengetahuan itu kepada umat masyarakat. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, apabila kita kembali kelik pada tanah air kita. Yang kita buat dia tak boleh. Kita orang ngaji agama ni ada sikap lagu tu. Hari ni ada teori baru. Kalau di petani khususnya tempat saya ni, tempat kita ni lah. Lagu mana? Ngaji boleh, tapi jangan dak haru, tak suruh ayat gap biar dak gitu.
Sengka kau kata orang apabila sakit kita tak perabat yang nak hingga dengan mudah? Tak mungkin. Bagaimana kita nak terima cara mikir lagu tu? Hari ni berhajat pada kita bayan. Beri keterangan. Allah Ta'ala beri perjanjian dengan kita. Kita buat bai'ah dengan Allah, bukan buat bai'ah dengan orang tu orang ni. Tak. Qala subhanahu wa ta'ala wa idh akhadallahu mithaqal ladhina utul kitab latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Allah Ta'ala buat perjanjian di antara kita dengan dia tadi itu supaya menyata keterangan bagi manusia. Bagaimana kita nak wadah senyap hari ni? Duduk dia lah, tak salah padai lah, tak sah kecek banyak lah, gitu lagi ni. Bila lagi kita nak tunggu kalulah kita duduk lagu tu? Umat masyarakat dihuraikan oleh ahlul batin sampai kenapa kebatilan tu jadi al-haq. Sedangkan kebenaran tetap jadi kebenaran, ahlul haq pun ada. Tetapi apakah jadi sebab? Cuba kita tadi itu dengan cara. Cuba kita fikir dengan cara mikir kita. Ni saya ni bukan nak memanaskan masyarakat, terutama partai kita bukan, tetapi nak ayat kata cemburu kita terhadap agama pasti kena ada. Bagaimana orang yang duk mengangkatkan Hallaj, mengangkatkan Ibnu Saba'in, mengangkatkan Abu Yazid Bustami, kita orang yang kenal Syekh Abdul Qadir Jilani, kenalnya Al-Harawi, kenalnya apa nama lagi di kalangan ulama-ulama tu ulama ni, kita tak sebut mereka. Sedangkan mereka itu mengangkatkan perjuangan mereka sehabis homo untuk menegakkan kebenaran depan kebatilan. Tetapi kita, kitab mereka dah ada, sirah mereka dah ada, sejarah mereka dah ada, taujihat, pertunjuk mereka pun dah ada. Tetapi kita sebagai orang Islam tak ada cemburu langsung terhadap agama kita. Apa kita ngaji apa agama? Ini kita nak faham. Orang ngaji agama ni lebih beramanah daripada ilmu hak lain lagi. Lebih daripada ilmu yang lain lagi, kita kena ada amanah sebab kita reti kata hak ni hak Tuhan. وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Harap-harap mereka itu boleh mengingati apa yang kita rayaki. Ini perkara yang kita kena tahu. Dan ternyata pada ini korun ni, mana korun gabung korun yang ke-6 dan korun yang ke-7. Sebab itulah di antara korun yang ke-6, korun ke-7 tadi itu ada beberapa ulama yang bangun dengan cara sehebat-hebatnya. Dan pada celah-celah korang kena, korang ke-7 ni lah tempat yang jadi mihnah ulama. Mihnah ni makna kena percobaan ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah. Sebab di sini tukar daripada sufi amali pergi kepada sufi al-falsafi. Hak ni makna wa amal dengan cara molek. Orang sufi rajin semaya, rajin puasa, rajin sedekah, rajin baca Quran, rajin zikir, rajin menajak Allah Ta'ala, rajin menyuruh dengan baik lari. Hak ni baik, tak ada apa. Tapi hak sebelah lagi ni, sufi pasal mana? Aku tu Tuhan tu aku, makhluk pun tak ada salik kali pada hakikat sebenar yang ada, iaitu Allah Ta'ala. Perbuatan semua ni hakikat Allah Ta'ala belaka buat. Pada mana? Apabila jadi gitu, gapo? Keruntuhan umat Islam di sini kodok turun semata. Bermolek pada zaman tu, orang panggil kata Daulah Abbasiyah pun jadi lemuh. Tak lemuh lagu mana? Moga orang penjajah tadi ataupun musuh Allah Ta'ala tadi asuk cara mikir lagu ni di dalam rupa orang Islam, dalam rupa tok guru. Main duk royak kata amba ni Tuhan tu amba. Habis. Ini perkara yang kita sebagai umat Islam ni kena tahu di sini. Dan sinilah orang panggil kata, jadi menyalahi Islam yang safi, Islam yang nyata-nyata pada masa ni orang molek. Tapi tak ada arah. Jadi sebagaimana Tuhan kata, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Amalan cerak-cerak tak betul, amalan cerak-cerak tak kena, tetapi yang nampak kena. Khurafat cerak-cerak hitam khurafatnya nampak kata kena. Ha nak kena. Manusia ni sebagaimana merayak pada awal jusah tadi, kalaulah dia tak ditarbiahkan dengan kebenaran, pasti dia kena ditarbiahkan dengan kebatilan. Ahlul batil ni dia guna setiap jalan untuk nak mensebarkan kebatilan dia.
Tapi ahlul haq ada jalan untuk nak sebar kebenaran, tapi semangat tak ada. Muskilah. Sore dua. Tengok. Zaman korun ke-6, korun ke-7, korun ke-8. Sore yang ulama hak bangun. Sore. Di depan sore. Jami' Ibnu Qudamah, sore dia. Banyak di zaman-zaman ulama kita bangun sore diri. Al-Harawi itu berapa kali dikena ugut oleh kerajaan. Al-Harawi itu. Sehingga dia kata, aku ni kalau Tuhan tak tolong mati lama dah, dia kata. Kena ambil demo lama dah aku. Al-Harawi, hak kaya kitab Manan Sairin. Sebab apa? Tak lain, tak bukan kerana nak menegakkan kebenaran. Calonkan diri dia untuk jualkan kepada jalanan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tak ada apa. Tetapi walakinnallaha sallam. Allah Taala yang menselamatkan dia sebab dia orang Tuhan. Orang Tuhan ni Tuhan difa'al. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Taala itu mempertahankan orang yang beriman. Dia orang yang beriman itu, kata ahli tafsir, hum ahlullahi, mereka yang ada diri di atas jalan Allah Taala dan menetap agama Tuhan. Kita nak calon diri kita jadi orang Tuhan ni bukan mudah. Terkadang lah gitu, lah gini. Memang, tetapi kita kena ingat. Kata kita kena pergi dengan cara. Jangan kita pergi dengan cara tak erti, tak boleh. Islam dia tak ada suruh kita calonkan diri kita, capakkan diri kita di dalam kebinasaan. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang kita dak capak diri kita di dalam kebinasaan. Tak boleh. Buat molek wa ahsinu, suruh buat molek, rancang molek, jalan molek. Ahlul batil dia itu merancangkan rancangan dengan cara bagus untuk nak sebarkan kebatilan. Kita ahlul haq tak ada cara nak merancangkan. Apakah kita dengan mereka? Kita orang benar tak saya rancang, orang hak tak benar merancangkan rancangan. Nak benar lagu mana? Dalam dunia ni Tuhan raya thumma atba' sababa. So ikutkan sebab. Kena ambil dengan asbab. Bukan mana kata kita pergi dengan asywaiyah, pergi dengan ikut dia gitu, bukan. Ini kita sebagai pendakwah pasti kena tahu di sini. Di mana kita nak pergi betul, di mana kita kena lekak, di mana kita kena hundur, di mana kita kena kanan, di mana kita kena depan. Kena tahu. Sebab Tuhan suruh kita lagu tu. Wa idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Apabila jumpa jangan lari. Wa may yuwallihim yawma idin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah. Tapi kata kita huna boleh selama mana kita nak cari jalan untuk cari jalan untuk ni panggil perancangan. Kita nak atur lagu mana, cara sistem, cara nak jalan lagu mana kebenaran. Sebab orang awam pasti yang nak kepada kebenaran. Tetapi dengan sebab perkara yang ada di atas dia tadi itu, dia tak sah. Ini adalah perkara yang disebutkan oleh ulama kita di dalam sejarah dengan cara terang. Dan pada ini ni, tujuan mereka pada masa ni, pada masa lepas pada kurun kelima ni, tujuan mereka yang mereka akadkan lambang. Apa demo tak mengaji? Gana demo tak mengaji, tak nak nampak mengaji demo ni pada kecil Islam sedap ni. Kok mana? Oh, kami dapat ilmu ladun ni. Ni, pada masa ni. Kami dapat ilmu ladun ni nak sampaikan kepada hakikat makrifah, dia kata. Subhanallah. Saya sendiri pernah cakap dengan orang dakwah makrifah di tanah air saya, dia orang ku atas tu, orang ku naratiwat, kita orang jalan. Dia kata amo ni orang makrifah. Makrifah tapi tak boleh masuk masjid. Kenapa tak boleh masuk masjid? Tanya. Oh, panas saya kata masuk masjid tak boleh. Masjid, dia kata pada kamar dia apabila dia masuk masjid tak boleh, dia kata amo ni boleh tahu kata masjid ni dibuatkan daripada duit yang cemar. Subhanallah. Daripada duit yang cemar. Lepas tu kan nak pergi Mekah, Masjidil Haram dia ada, apa tak masuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Masjid Haram dia tak boleh juga, ya tahu. Panas saya juga. Kalau gitu bukan dia lah kau ni.
Ini perkara yang berlaku sungguh dalam masyarakat. Dakwah makrifah begitu gini. Saya tak hafal dak Quran. Ya tambah tak ada hafal Quran, hamba ingat makna saja. Anda memang ingat makna saja. Makna boleh ada kalau tak ada lafaz. Subhanallah. Ini nak ayat kata perkara-perkara yang mereka itu duk sebar-sebar di atas udara, tapi orang awam je terima sebab dia tak ada tapisan gapo-gapo dah. Awam je nak nampak orang kecil agama dia nak terima. Dengan sebab tu sebagaimana ayat tadi, kewajipan kita kena menerangkan. Beri keterangan dengan cara molek. Ilmu laduni kok manalah. Tuhan tak akan beri ilmu laduni. Bacalah syarat nak boleh ilmu laduni, dia kena lepas ilmu syariat dulu. Kena reti hukum halal haram gapo nama kena hak tu dulu, semaya bai cukup gapo baru dapat ilmu laduni. Ni tak ada reti gapo sekarang. Najih pun tak tahu, azakumullah. Faham kata dapat ilmu laduni sampai pada ilmu apa nama hakikatul amr. Hakikat makrifah. Nak makrifah gapo? Hadis Nabi, man arafa rabbahu faqad man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, qala Rasulullah. Ilmu laduni apa nak wi lagu tu? Itu bukan hadis. Hadis pelesu dengan ijma' ulama kata itu hadis pelesu. Orang pelesu di atas Nabi ni, orang dusta di atas Nabi bukan aulia Allah. Bahkan aduwwul lillahi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Seteru bagi Allah Taala dan Rasul. Ini patutlah kita sebagai orang Islam kena faham. Maka jadilah orang tasawuf pada zaman tu ada nazariyah, ideologi cara mikir al-aqadiyah, falsafiyah yang berdiri di atas al-hulul wal ittihad. Ngaku kata dia tu Tuhan tu dia. Ini masalah. Tuhan tu dia tu Tuhan. Sehingga datang di dalam satu kitab mereka adalah siapa dia ada kitab As-Sufiyah fil Islam. Dia nakal daripada tokoh-tokoh ulama umpama itulah dia kata nah, laisa 'alal makhluq adarra minal khaliq. Dia kata tak ada dah perkara di atas makhluk yang lebih mudarat lebih daripada Tuhan. Dia kata. Tengok. Lalu orang terkadang orang kita, zahir bukan murak tu maksud lagu tu. Kita tak faham tu lagu tu. Az-Zahabi rahimahullahu taala yang sempat ada pada Qurun ke-8, dia kata kalaulah perkataan Ibnu Arabi dan perkataan umpama halal dan sebagainya tak ada kekufuran, dia kata nascaya tak ada dah perkara yang kufur di atas muka bumi ini. Ni kita sebagai orang Islam kena ambil tahu benar-benar lagu ni. Kerana mari dalam rupa wali, mari dalam rupa mutasawwifah, mari dalam rupa dini, tetapi sebenarnya bukan. Nak buat lagu mana kita? Ni tempat yang kita kena pakat mikir. Al-hulul makna lagu mana? Ingatlah orang awam. Ni bukan kalau tempat kita nak kecek bukan Wahabi berapa dak ni. Kalau orang kecek lagu ni kita label kau orang Wahabi gitu, Wahabi gini. Ya bukan Wahabi benar lagu ni. Bana Islami, kita mikir kata. Orang ngaku kata ni makhluk, amma ni makhluk, Allah tu khalik. Wahabi lah tu. Hak kata amma ni pun Allah, Allah tu pun amma, hak ni hak sunni. Tak boleh adil tu. Tak boleh nak adil lah tu. Kita orang awam ni kita guna. Gerak sikit cara mikir kita. Gerak sikit. Wi padai dalam bahasa Tok Guru saya Dr. Jihad dulu dia kata wi padai kita makan nasi dia kata. Sakasar sikit dia kata. Hamba tak mahu nak gunalah hak tu tak apalah, tapi nak ayat kata kita makan nasi mikir lah. Gapo sangat kita tak boleh nak mikir. Kita boleh mikir dengan akal fikiran kita. Sehingga lagu mana? Sehingga dia dakwah al-hulul. Hulul ni mana lagu mana? Zat Tuhan ni masuk dalam dia. Zat Allah Ta'ala ni masuk di dalam diri mutasawwif, orang dakwah atas tasawuf. Cara mikir ni ambil mana? Ambil pada hunud, ambil pada Hindu. Yang dakwah mereka itu kata Tuhan dia tu masuk jelma, masuk di dalam diri seseorang. Ittihadiyah ni puak mana? Puak tu puak mengaku Tuhan tu dia tu Tuhan. Dan al-fana' fillah. Fana' fillah ni makna lagu mana? Yakni puak hak biasa kata i'tikad tak ada makhluk. Semua ada ni Allah Taala hak ada, makhluk tak ada. Ni. Dan dia bercakap pada zaman ni banyak dok bercakap tentang perkara-perkara yang ghaibiyah. Dengan dakwa ilmu laduni.
Zaman kita ni, hak ni Nabi mai royak ni semalam yang Nabi mai royak. Orang lain tak boleh tahu, hak ni Nabi mai royak khusus pada kita, orang lain tak boleh nak tahu. Kita ni berhubung dengan Nabi direct. Subhanallah. Ada di tanah air kita dah. Ada di tanah air kita benar-benar lagu tu. Dia tak nak direct lagu tu. Kalau Imam Syafi'i tak jumpa dengan Nabi gak, pas kita gak tak mengkecek banyak. Masalah kita dok sanjung Imam Syafi'i rahimahullah taala, sanjung Imam Ahmad. Adakah Imam Syafi'i, Imam Ahmad kata dengan itu perkataan? Kan mereka itu bukan aulia Allah. Kan mereka itu bukan orang yang bukan orang Tuhan. Kan lagu mana? Cuba kita kira. Mereka itu tak ada bawa datang benar-benar lagu ni. Dia kata hadza fadlullah yu'tihi may yasha. Ya baca agak ya Quran. Ini kelebihan Tuhan wi pi apa boleh? Okey, tak ada masalah. Tapi we ingat kata, kalaulah tokoh-tokoh hak pembesar-pembesar dalam Islam tak dapat, pas kita hak tak ada pembesar ni gak, orang apa tak kenal nakirah di awal lagi bukan makrifah gak, bagaimana kita nak dapat benda-benda lagu tu? Cuba kita kira we jadi molek. Ni cara tu kena ambil cara mikir we jadi jelas. Inilah perkara-perkara yang kita nak ambil tahu. Maka di sini dia dok kecek tentang perkara-perkara yang gaib dan dia buka bab untuk takwilkan apa yang ada dalam Quran dan hadis. Hak ni dah. Dia kata takwil lagu mana? Dia kata amba ni takwil ibtira'al ar-rahmah, dia kata. Bukan ibtira'al fitnah. Tengok dia ubah. Dia ubah ayat Quran sampai ke maksud ayat. Ibtira'al rahmah bukan ibtira'al fitnah. Tuhan kata apa nama Tuhan kata huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha' al-fitnah. Ibtigha' al-fitnah Tuhan kata. Dia kata dak maksud Tuhan az-zahid bukan murad di sini. Ibtigha' ar-rahmah. Subhanallah. Kalaulah ibtigha' ar-rahmah tadi itu lagu tu, kenapakah Allah Subhanahu wa taala kata alladzina fi qulubihim marad di dalam ayat tu? Abda dalam hati tu penyakit. Kalulah ibtigha' ar-rahmah sungguh di kepala ayat tu tak masuk dengan di akhir ayat tu. Tu cara kita nak faham Quran kita walaupun awam setara mana, cuba kita perhati tengok. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Tu. Adapun mereka yang ada dalam hati dia penyakit zayghun ay maradun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtira'al fitnah. Dia kita awal tu ibtira'ar rahmah. Nah, ar-rahmah lagu mana? Sebab dia kata fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Nak rahmah ke mana sini? Ni saya kecek dengan bahasa taning dah ni. Supaya nak orang taning we faham bahasa ni. Ni dak dengar. Terkadang dia dengar, hamba takwil sungguh ayat Quran tapi ibtira' ar-rahmah bukan ibtira' al-fitnah. Mana ayatnya ibtira' ar-rahmah? Tak ada pun dalam Quran. Faham di mana ilmu pengetahuan tu? Takkan ilmu ni daripada Allah Taala dan Rasul. Ni tempat yang kita kena duk pakat mikir dah kita orang awal. Lama mana dia menurut tudung kita gitu. Duk gitu dah gelak. Kita ada dua mata, ada pandangan, ada akal fikiran, ada kebebasan. Adanya wang, ada duit, ada gapo. Kita dak lock apa orang duk gitu. Kita buat tu baik benar ni, kita lari tu baik betul apa. Tengok kata langit ni luas lagi. Itu hak benarnya. Kita janganlah biasanya kata ini bab agama. Bab kita nak pergi masuk syurga pula, bukan bab masalah kita nak ikut dia gitu, bukan. Bab agama din. Kita nak pergi bawa diri kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala, dapat ganjaran balasan daripada Tuhan ni, kita buat mudah-mudah. Tak boleh buatlah tu. Nampak tu tak? Buka pintu takwil daripada apa datang daripada Alkitab dan Sunnah, daripada masalah beriman dengan Tuhan, beriman dengan malaikat, beriman kitab dan hari kiamat dia, qada. Habis lecing je takwil dia. Tak percaya, cuba buka tengok di dalam tafsir Ibn Arabi. Futuhat Makkiyah tu, duk begitu jilid kitab. Bukan sejilid begitu. 8 jilid, 9 jilid dah begitu. Cuba buka tengok je takwil lagu mana ayat Quran tadi. Imam Zahabi kata kalulah perkara ni tak jadi kekufuran, tak ada dalam dunia ni jadi kufur. Sebab tu Imam Al-Biqai tulis kitab Tanbihul Ghabi tu. Ibnu Hajar pun Al-Buqai ni
ala ma azkur dia anak murid Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar sampai kamu bahalah dengan puak-puak ni. Mubahalah mana supah besar depan nak uyak Tuhan laknat kata puak mu ni tak kena sungguh. Puak ya apa berani anak jatuh. Ada apa? Pakak kek diri belakang. Ha mari Ibn Hajar takut sore apa tak apa. Puak mu mari belakang. Ha mari sungguh puak tu je berani. Orang dulu je berani. Tak sampai ke apa nama seminggu ambil licing tu nyekutik di Tuhan. Ini adalah perkara yang kita sebagai orang Islam kena ambil tahu. Maka kita ni sekarang ni duduk luar negara lagi. InsyaAllah kita sekadar ni lah malam ni. Sebenarnya masa tu ada lagi 15 minit. Tetapi tak apalah. Kita pun ada ustaz kita. Maaf lah deh kita cakap di sini ni. Mana pinjam tepat kata. Nah ustaz saya iaitu apa nama tuan guru di sini. Dan ahli-ahli jawab masjid di sini, kawan-kawan yang ada di hadapan kita ni. Mudah-mudahan apa yang kita telah teranggi itu sebagai ilmu pengetahuan yang kita boleh ambil lah sedikit daripada ilmu tadi itu untuk kita menjagakan diri kita daripada perkara-perkara yang tak bagus. Itulah kita harap daripada Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita, memberkati semua penghadiri yang menghadir sedang dengar sekarang lalan ini. Minta Allah Subhanahu Wa Taala balaskan sebaik-baik balasan kepada semua umat Islam kita yang mengikuti ruangan pengajian sejarah ringkas tentang ilmu tasawuf. InsyaAllah kita akan pergi dengan cara jelas pula contoh-contoh daripada pendapat-pendapat sufi di antara kurun yang kelima, ada kurun yang awal kurun kelima masuk awal kurun ke-6 dan kurun ke-7. Bagaimana ya kecek lagu mana nanti tengok pada minggu hadapan. Ikutilah bersama supaya kita boleh jagakan diri kita daripada fitnah semasa. Sekadar inilah sahaja dulu pada perjumpaan kita ni. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan.